A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang diraihkan Ustaz Zul Ramli bin Muhammad Razali selaku penceramah kita hari ini. Yang berbahagia Ketua Pusat Islam Sultan Mahmud UMT Dr. Iswadi, pegawai-pegawai Pusat Islam, para pensyarah, sahabat-sahabat, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. InsyaAllah, sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan taufik dan hidayahnya dapat kita sama-sama berkumpul dalam menjayakan majlis ilmu pada malam ini. Seterusnya, sebelum kita memulakan ceramah kita pada hari ini, moleknya sekiranya kita mengenali susul tubuh yang penceramah kita yang tidak asing lagi di kaca TV. Beliau adalah Ustaz Zul Ramli bin Muhammad Razali, mendapat pendidikan di University of Islamic Studies Karachi, Pakistan dalam bidang akidah dan dakwah. Sering diundang sebagai tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia, terbitan RTM, bagi membincangkan isu-isu semasa, dan rancangan Al-Hidayah di TV3. Suaranya sering berkumandang di Radio Ikim FM dalam slot Usah Nurani. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Terakhir di Dunia, Pertama di Akhirat. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis. Terlebih dahulu yang saya dan kita semua hormati Profesor Dr. Soehardi,
pengarah Pusat Islam, seluruh tim Pusat Islam, seterusnya saya kira para pensyarah, para kaki tangan dan para hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, yang sama-sama hadir di rumah Allah yang sangat mulia pada malam ini dan dapat pula berada dalam taman syurga. Sebagai permulaan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi peluang kepada saya untuk dapat bersama-sama hadir dalam majlis ini untuk berkongsi. Semoga kepercayaan itu dapat saya laksanakan dan saya pohon kehadrat Allah di atas nama saya yang sangat lemah dan dhaif ini. Semoga Allah bantu setiap apa yang saya perkatakan dan Allah bantu setiap gerak hati saya sehingga semua yang berlaku adalah kehendak sesuai dengan kehendak dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya dimaklumkan saya akan duduk di hadapan semua yang saya kasihi lebih kurang sejam. Saya tak sure kita kena berhenti sekejap ke untuk azan. Mana penganjur ya? Kita akan break sekejap ke untuk azan. Okey, nanti kalau kata berhenti untuk azan, kita berhenti. Kalau Terima kasih. Baik, saya dimaklumkan kita akan terus berbincang sehinggalah lebih kurang 1 jam dan kemudian barulah dilakukan solat berjamaah bersama-sama. Boleh ke macam tu tuan-tuan? Baik. Dan oleh kerana tempoh sejam ni boleh jadi lama dan boleh jadi sekejap, waktu sekarang namanya maghrib kan? Sebelum maghrib namanya, nak jawab pun marah kan? Janganlah tanya basic sangat ustaz ya. Kalau nak tanya bab hukum hakam biarlah lebih mendalam dak. Kenapa asar dinamakan asar? Kenapa asar dinamakan asar? Dinamakan asar kerana kalau kita pergi ke negara Arab, kita minta jus, orange juice ataupun apa saja jus, maka kita akan sebut dengan nama asir. Sebab asar bermaksud perah. Maknanya pada waktu asar tadi manusia dah membanting tulang, memerah tenaga dia. Cuba bayang, ni bukan asar, ni apa ni? Maghrib dah nak masuk isyak. Tu yang saya tanya tuan-tuan dan puan-puan ni, ada baterinya tinggal berapa bar ni? Ya, ada orang tinggal 1 bar, ada orang tinggal 2 bar bateri, ada yang dah bunyi minta di charge. Jadi sebab tu saya pohon kehadrat Allah, sebab tajuk kita pada malam ini adalah satu tajuk yang sangat penting, bercerita tentang manusia terhebat dan tiba-tiba kita menjadi umat terhebat kerana kita mendapat seorang Rasul terhebat. Bukan kerana kita, tetapi kerana Rasul itu. Maka kerana itu, pada malam ni kita cuba insya-Allah melihat apakah kriteria umat yang lahirnya paling akhir, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan tak akan masuk mana-mana umat lain ke dalam syurga melainkan umat ini yang terakhir masuk, barulah yang lain boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang dikasih sekalian, insya-Allah itulah topik perbincangan kita insya-Allah, sesuatu tentang Rasulullah, sesuatu tentang umat Rasulullah, yakni kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, suara saya ni bila saya bercakap, adakah dia sedap didengar oleh telinga atau tuan-tuan rasa macam bergaung? Bergaung lah tu kan, sebab langsung tak dengar soalan saya.
Apabila saya bercakap, adakah suara saya macam jelas ataupun macam bergaung? Tak, jangan ambil hati saya cakap terus-terus. Ya, memang orang baik ni kadang-kadang ialah takut nanti dia kecil hati, tak pula jelas, walaupun tak berapa jelas. Jelas ke tidak? Alhamdulillah, ya. Jadi insya-Allah kejelasan itu membantu kita nak membincangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai introduction, ya. Bila kita nak sebut tentang Nabi dalam majlis ni, insya-Allah nanti kita sama-sama berselawat. Boleh ya? Kita baca beberapa zikir, kita baca beberapa doa. Kita ambil kesempatan jamaah di bawah naungan sayap malaikat ni supaya setiap yang hadir takkan rugi sebab dia hadir, melainkan mendapat ganjaran dan kemudian keberkatan pertolongan Allah yang bekasnya bukan hanya pada malam ni tetapi sepanjang hidupnya. Keberkatan dia akan dapat insya-Allah. Jadi itu kita punya matlamat kita pada malam ni insya-Allah. Jadi malam ni bukan hanya ceramah, tetapi kalau ada selawat kita selawat, kalau ada zikir kita zikir, kalau ada doa kita sama-sama berdoa insya-Allah. Sebagai melengkapkan perbincangan, biasanya bila kita nak bercakap tentang Rasulullah, dalam kitab dia akan tulis nama Rasulullah terlebih dahulu. Apa kata semua yang saya hormati, kita jadikan ini mukaddimah kita. Ya. Nama Nabi adalah bin marah lagi kan Ustaz. Dalam bab sirah nabawiyah, kalau sekadar nak tanya nama Rasulullah, Ustaz, itu adik kami di tadika pun boleh jawab. Cuba tanya kami perang Tabuk berapa hari berlaku pengepungan. Terima kasih. Berapa hari berlaku pengepungan, berapa banyak bilah senjata yang dibawa oleh tentera Rasulullah. Kalau soalan tu agak mencabar kan, tapi jangan marah sebab memang kita akan exercise perlahan-lahan. Nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Tuan-tuan, saya ni ada satu kelebihan, bukan nak riak tak? Kelebihan saya boleh baca gerak bibir tuan-tuan. Jadi yang tuan-tuan tengok saya baca tadi, sebenarnya saya ambil daripada tuan-tuan dan puan-puannya gerak bibir. Jadi walaupun jauh di belakang disebut, saya boleh nampak lu'ai. Sebab tu saya sebut lu'ai tadi tuan-tuan. Yang walau di belakang tiang sebut, saya tahu disebut maknanya ghalib. Sebab tu tuan-tuan saya boleh sebut tadi bukan kerana saya ingat, tetapi kerana dibantu oleh tuan-tuan. Adakah tuan-tuan sanggup untuk membantu saya sampai ke habisnya? Alhamdulillah, confident macam ni yang kita nak tuan-tuan ya. InsyaAllah bantu, insyaAllah. Jangan lupa ya. Baik, sekali lagi saya dah terputus ni, saya ulang balik sekali lagi. Tapi ingat, jangan lupa untuk bantu insyaAllah. Bila saya terlupa, tolong support. Boleh insyaAllah? Alhamdulillah, memang best lah orang UMT ni. Waktu saya masuk tadi saya rasa dah best dah. Tempat yang baik ni tuan-tuan, masuk hati dah rasa best dah. Tempat tak baik tuan-tuan, masuk rasa nak balik KL dah. Ya. Tapi hari ni alhamdulillah ya, sejak daripada belakang orang semua bagus-bagus belaka. Baik, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin, yang sana baru nak bagi tahu bin Malik. Dah tutup pula tiba-tiba, masya-Allah. Tapi ala kulli hal, terima kasih untuk air ni. Allahu akbar. Ya. Sekali lagi. Baik. Muhammad bin
Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Nahur bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Alhamdulillah, tengok saya dah lupa dah tuan-tuan, tapi dengan penuh yakinnya Masya Allah Ibrahim membantu saya tuan-tuan ya. Saya masa menghafal riwayat daripada Ibnu Hisham, daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai, daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi, yang paling payah nak ingat adalah Ismail bin Ibrahim. Itu yang paling payah tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah di UMT yang saya paling payah macam selamba je, tak ada tekanan langsung. Sambil mengantuk boleh jawab Ibrahim, boleh jawab sambil mengantuk. Cuba bayang power tak powernya. Maknanya yang saya paling susah, maknanya kalau yang saya paling susah yang tadi itu senang kan, yang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Nahu bin Ya'rub bin Yashub bin, itu senang kan? Sebab yang susahnya adalah Ismail bin, Allahu Akbar. Memang kalau macam ni, Allahu Akbar, saya dah macam mana nak ceramah malam ni ya. Sebab yang di hadapan saya nampaknya lebih ingat. Bolehkah kita habiskan perbincangan kita? Ibrahim bin, kata nak habiskan. Ke saya juga kena habiskan? Sayalah juga ya. Tak, kita nak habiskan kan? Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Saleh bin Irfakhshat bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnukh bin Yad bin Mahlayil bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam. Adam bin jangan mereka. Jangan mereka Adam bin apa, sebab Adam tak ada bin lagi, sebab dia bapa segala manusia. Allahu Akbar. Kita baru saja menyebut tentang seorang manusia yang sangat hebat. Manusia yang tak ada tara hebatnya. Manusia yang sepatutnya bila kita masuk nak mendengarkan tentang Nabi ni, yang pertama perasaan dalam hati dah rasa gembira sangat nak dengar tentang Nabi. Rasa nak suka sangat untuk bercakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua yang saya kasih sekalian, oleh kerana kita cuba pecah dua. Satu tentang Nabi, yang kedua tentang umat Nabi. Sebab tajuk kita adalah umat terakhir yang akan masuk syurga paling awal. Maka kita nak bercerita tentang kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kalau tuan-tuan tak boleh ingat apa semua yang saya bincangkan dalam tempoh sejam ni tuan-tuan, tolong ingat satu perkara. Wahai warga UMT, wahai warga UMT, wahai warga UMT. Saya takut salah masjid. Rupanya Masjid Uniza rupanya ya. Sekali lagi, wahai warga UMT. Baik, terima kasih. Sekiranya anda tak boleh nak ingat banyak sangat dalam tempoh sejam apa yang saya kata, tolong ingat hak satu ni. Dan ini sangat sesuai menerangkan tentang Rasulullah dan tarbiyahnya kepada sahabat dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ingat tuan-tuan, satunya ingat betul-betul. Saya kena pecah. Yang belah kanan saya, boleh insya-Allah ingat satu ni? Saya belum cakap lagi. Saya nak bagi tahu ni. Boleh ke? Belah kiri boleh ke? Muslimah boleh ke? Baik. Wanita solehah lain jawapan dia. Boleh, ya. Laki-laki boleh, ya. Boleh.
Baik. Tuan-tuan tolong ingat ya. Rasulullah tak suruh kita buat baik. Boleh ingat? Boleh ingat? Itu je pesanan dia. Sekali lagi. Ingat ya, ingat betul-betul dalam kepala, letak dalam kepala, wahai warga UMT. Wahai Maimanah, Masy'amah dan Ghilab. Ya, Nabi bila letak dalam perang Badar, tuan-tuan, dia letak belah kanan, belah kiri dan belakang. Yang tengah-tengah ni tak ada sebab tak boleh nak sebut. Ya, dia patut ada amamah. Baik. Apa yang Rasulullah saya sebut tadi tentang Rasulullah, tuan-tuan? Kalau boleh ingat balik. Rasulullah tak suruh kita buat baik. Boleh? Boleh ingat tu? Pegang sampai mati insya-Allah. Sekali lagi. Belah kanan saya. Ini bagi tolong belah kanan dulu. Belah kiri diam dulu. Rasulullah tak suruh anda buat baik. Ingat dalam kepala. Boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, belah kiri pula. Ingat, Rasulullah tak suruh anda buat baik. Ingat. Wahai muslimah, kalau anda bersetuju, anda kata ingat. Kalau tidak, anda ada pilihan untuk mungkin tak bersetuju. Muslimah, Rasulullah didik anda jangan buat baik. Baik, semua setuju atau tidak? Rasulullah setuju ke tak? Tak setuju ke tak? Allah tak setuju pula. Maknanya sakat tadi okey, tiba-tiba sekarang tak okey ke? Allahu Akbar. Nampaknya sekianlah saja ceramah saya. Sekejap, saya nak tengok apa yang saya catat ni. Apa saya cakap tadi? Ha? Apa dia? Rasulullah tak suruh buat baik. Oi, Allahu Akbar. Selawat pula ya. Baik. Baik, tuan-tuan setuju ke tak? Setuju ke tidak? Tapi bagus ya UMT tak setuju pun. Tidak. Jarang orang yang kalau tak setuju macam tu kan. Biasa tak setuju ni dia mesti ada sedikit macam apa? Macam apa panggil? Macam apa tu? Jarang. Setuju ke tidak? Tidak. Baik. Ingat sekali lagi tuan-tuan. Okey, saya dah dapat point. Saya dah dapat. Mungkin saya tersilap cakap tadi mungkin ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak didik. Okey. Tak didik kita supaya buat baik. Setuju ke tak? Tuan-tuan ada hak untuk setuju dan tak setuju. Setuju ke tak? Allah, tak setuju lagi. Dah betul kan tadi dah? Baik. Sekali lagi. Pengukuhan. Semua yang saya hormati dan saya kasih. Tu ambil hati tu supaya support saya. Semua yang saya kasihi dan saya sayangi. Saya dan anda adalah umat Nabi. Ingat, Nabi tak didik kita. Nabi tak suruh kita buat baik. Nabi didik dan suruh kita buat terbaik. Setuju ke tak? Tuan-tuan tahu tak masalah dia kat mana? Sebab kita letak dalam kepala buat baik. Nabi ajar buat terbaik. Kita letak setting minda kita, aku buat baik. Nabi ajar buat terbaik. Bila kita buat sesuatu benda, kita hanya fikir baik ke tak baik. Bukan aku buat tak baik, aku buat baik. Tetapi Nabi ajar bukan buat baik, Nabi ajar buat terbaik. Kata cerdik pandai, the enemy of the best is often the good. Ingat tuan-tuan. The enemy of the best is often the good.
ramai orang tak boleh buat terbaik sebab dia rasa dia dah buat baik. Sebab tu ramai student dia tak boleh buat terbaik sebab aku dah buat baik apa. Ramai orang datang ke masjid dia tak boleh buat terbaik dalam masjid sebab aku dah buat baik apa. Sebab tu semua yang dikasihkan kita kena lakukan satu anjakan yang inilah cara Nabi. Tuan-tuan bila kita dengar orang baca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khaira ummatin kita nak terjemahkan dengan apa tuan-tuan? Umat. Kamu adalah umat apa? Baik ke terbaik? Kita adalah umat terbaik. Kita bukan umat baik. Sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, masalah umat Islam pada hari ini, kita pada hari ini, kenapa kita menderita? Sebab kita hanya set untuk buat baik. Dan Nabi didik supaya buat terbaik. Sebab itu semua yang dikasih sekalian. Okey, malam ni tuan-tuan kita cuba test. Kita cuba try test. Saya nak tanya tuan-tuan, majlis ilmu sempena Maulidur Rasul ini baik, okey. Anda rating ya. Tak baik, baik, terbaik. Majlis ilmu yang tadi cerita tentang Nabi, cerita tentang umat Nabi, tolong rating. Tak baik, baik, terbaik. Saya tak apa dengar. Allahu Akbar. Nasib baik tuan-tuan jawab terbaik. Ya. Kalau tuan-tuan kata tak baik. Tuan-tuan, berada dalam majlis ilmu sebegini, nih, duduk majlis ilmu begini, kalau siapa nak lawan kita duduk dalam majlis ilmu, dia kena siap di luar sana semayang sehingga 1000 rakaat, belum boleh lawan kita duduk dalam majlis ni. Nak bagi tahu betapa Allah sayang sangat orang yang duduk di bawah majlis ilmu. Dan orang yang semayang di sana, Allah lihat dia sebagai seorang abid. Tetapi Allah akan hantar malaikatnya hanya orang yang duduk dalam majlis ilmu. Fa inna lillahi ta'ala sayaratin minal malaikati yatlubuna hilakadz dzikr. Maknanya majlisnya majlis Semua setuju ke? Baik. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Majlis ini terbaik kan? Adakah cara saya duduk dalam majlis yang terbaik adalah cara terbaik? Sekali lagi. Adakah cara saya duduk di majlis yang terbaik ini dengan cara terbaik yang saya boleh buat? Saya nak dengar jawapan. Adakah kita duduk sekarang ni cara terbaik? Ya? Terbaik dah? Terbaik dah? Baik. Kita cuba tengok ya. Sebab rupanya kita set buat terbaik, baru kita jadi ummah terbaik. Jadi UMT terbaik. Anda akan jadi nanti, Anda akan melahir dan kemudian membesar sebagai seorang suami yang terbaik insya-Allah. Kalau anda sebagai pemimpin, anda pemimpin yang terbaik, bermula di sini, bermula setting tu kat sini semua yang dikasih sekalian. Sebab itu, saya nak cadangkan, kalaulah tuan-tuan kata terbaik, saya tak tahu apa alasannya, saya rasa nak panggil kalau bilik belakang tu, kau cakap terbaik apa sebab kau punya reason. Baik, saya nak cadangkan satu hadis tuan-tuan, boleh tak saya baca satu hadis Nabi SAW? Bagaimana cara terbaik di majlis terbaik. Ni message untuk umat Nabi SAW. Ni yang Nabi tarbiyah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan biasa dengar tentang hadis Nabi daripada Sayyidina Omar. An Omar ibn al-Khattab, ibn Naufal, ibn Abdul Uzza, ibn Riyah, ibn Abdullah, ibn Qurtib, ibn Razah, ibn Adi, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib al-Quraishi al-Adawi, qala, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. Hadis ni panjang tuan-tuan.
Sampailah habis. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, falabithtu maliyan faqala an-nabiyyu ya Umar atadri man sa'il? Qala al-Umar Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an-nabiyyu annahu Jibril atakum liyu'allima dinakum. Baik. Boleh kita bincang hadis ni tuan-tuan? Sebab saya sebenarnya tak bercadang pun nak ceramah pada semua yang saya hormati. Tetapi marilah kita pegang satu benda, kenapa umat jadi baik. Perlukah saya terjemah tuan-tuan hadis tadi? Sebab tadi dalam perjalanan, siapa tadi yang sambut saya begitu baik. Dia kata, Ustaz kalau di UMT ni kalau Ustaz bahasa Arab, Ustaz tak perlu terjemah Ustaz. Sebab insya-Allah dia faham. Sebab tu bila saya baca tadi tuan-tuan tengok pada saya, mata tu bercahaya, saya tahu tuan-tuan faham ya. Dia tak sama, bukan kita tak biasa dengan orang blur tuan-tuan. Kalau orang blur dia lain tuan-tuan ya. Kena terjemah ke tak? Betul. Kalau yang bawa saya tadi kata kalau Ustaz tanya dia orang terjemah ke tak, dia mesti kata ya, terjemah. Sebab bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Kalau kita tak hormat bahasa Melayu, nak suruh siapa yang hormat bahasa kebangsaan? Dia cakap kat saya tuan-tuan. Sempat lagi dia ceramah kat saya tentang mengangkat tinggi bahasa kebangsaan. Jadi dia tanya, kalau UMT ni Ustaz tanya dia orang, mesti dia orang suruh terjemah punya sebab menghormati bahasa kebangsaan walaupun dia dah faham. Betul tak? Betul, nampak betul kan? Saya dah agak dah. Saya dah agak dah tuan-tuan ya. Baik, kata Sayyidina Omar, ni cepat-cepat saja ya. Kata Sayyidina Omar, pada satu hari tatkala kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba terbit datang seorang, idza tala'a alaina, datang seorang lelaki yang syadidu bayadi thiyab, sangat putih bajunya. Syadidu sawadi sya'ar, yang bersangatan hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, kami tak nampak pada dia kesan seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan seorang pun tak kenal dia. Maknanya apa kita nak kata tentang lelaki ini? Nak kata musafir, tak ada kesan musafir. Nak kata orang tempatan, mesti ada orang kenal dia. Ini mesti orang KL, naik kuda. Cuba bayang muslimah, cuba bayang kalau kita balik KL, naik kereta, tak payah naik kuda, naik kereta tak payah pasang aircon. Sampai ke KL, tudung bawal, tak tahu ke mana dia punya kerongsang hilang, separuh kerongsang hilang. Nak bagi tahu musafir, memang kesan musafir tu nampak. Tetapi lelaki ini tak ada kesan musafir. Kemas, baju putih berkilat, rambut pakai pomade. Baik tuan-tuan, kita terjemah lagi. Sebab dia datang dalam majlis Nabi, majlis ilmu. Sekarang kita datang majlis ilmu. Maka kata Sayyidina Omar, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Apa maknanya? Apa makna dia? Bertemu. Kan saya kata memang dah tahu, tak payah terjemah pun dah tahu, tapi saja kan. Fa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Apa maksud dia? Meletakkan tapak tangan di atas peha. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Semua yang saya kasihi sekalian. Saya nak cepat sajalah sebab dia tanya pada Nabi, wa mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan, mata sa'ah, wa ma amaratuha. Baik, tuan-tuan. Dalam hadis ini ulama kata ada satu ilmu yang besar yang Allah hantar malaikat Jibril untuk ajar. Maka Jibril ajar kepada umat Nabi apa dia? Cara bila duduk dalam majlis ilmu. Jangan bincang pasal ilmu, bincang macam mana nak duduk dalam majlis ilmu. Jangan cakap tentang konten, tengok cerita bagaimana keadaan. So keadaan dalam majlis ilmu macam mana tuan-tuan? Macam mana kena duduk dalam majlis ilmu? Kena rapat ke belakang kan? Sebab dalam hadis tadi Jibril duduk belakang, Muhammad, cerita aku tentang Islam. Dia datang macam mana tuan-tuan? Duduk rapat. Baik, sekarang tuan-tuan, saya nak jemput orang UMT sebab kita bercakap orang buat yang terbaik. Jangan fikir buat baik, buat yang terbaik. Jom kita cuba datang, kita rapat ke depan tuan-tuan. Kita cuba buat bagaimana buat yang terbaik yang diajar oleh Nabi. Kalau kita tak boleh hak ni tuan-tuan, jangan cakap tentang umat Nabi SAW. Sebab didikan Nabi bukan suruh buat baik, tapi buat yang terbaik. Allahu Akbar. Mari kita gerak. Yang boleh tak saya nak jemput supaya
Dia tengah ni supaya ada isi. Please, dia penuhkan tengah. Sebab saya nak minta perempuan bergerak sikit nanti supaya bukan hanya lelaki yang bergerak tetapi muslimah juga bergerak lebih kurang dalam 2 saf ke depan. Sebab tu laki-laki kena datang padat betul-betul. Dan saya nak jemput semua yang dikasih sekalian, tolong ke tengah. Please. Bergerak ke tengah. Ya. Yang tanda tolong bagi dia di tengah, ya. Saya kata apa tadi? Musuh terbaik adalah baik. Musuh terbaik adalah baik. Sebab tu tak, bila saya katakan terbaik adalah duduk macam ni, berapa ramai orang nak buat. Sebab musuh terbaik adalah, the enemy of the best is good. Alah, bising Ustaz, kami dah buat baik tu, yang tak datang tak baik, tuan-tuan. Kita jangan cerita tentang dia orang. Bukan umat yang Nabi bukan suruh buat tak baik kepada baik, tetapi buat yang Malam ni insya-Allah kita baca suratul Mulk sebelum tidur, kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah test setiap orang. Allah jadikan mati dia, hidup dia untuk test satu benda je nak test. Apa Allah test kita? Ayyukum, siapa di kalangan kamu yang paling mulia amalan dia, paling baik amalan dia. Bukan siapa yang ada amalan. Tuan-tuan semua yang dikasih sekalian. Sebab tu dalam Quranul Karim, cuba tengok ya. Ini satu benda yang Nabi berjaya proses para sahabat. Para sahabat dalam kepala bukan buat baik, buat terbaik. Bukan buat baik tapi buat terbaik. Sebab tu bila sahabat Nabi tanya Nabi, tengok pola pemikiran. Sahabat Nabi, tuan-tuan, bila ditanya Nabi tentang jihad, apa soalan dia orang agak-agak, tuan-tuan? Contoh bab jihad ataupun amalan. Soalan. Apakah itu jihad? Please. Amalan, jihad. Apa soalan sahabat? Ya Rasulullah, apakah jihad yang paling afdal aku nak buat? See, nampak pemikiran dia? Kalau amalan, dia tanya Nabi, apa dia? Apakah amalan terbaik yang aku kena buat, ya Rasulullah? Kalau sedekah, apa sedekah terbaik aku boleh bagi? Nampak tak? Rupanya berjaya Nabi bentuk dalam kepala, tuning kepala, supaya buat terbaik. Bila tanya Nabi apa terbaik, apa jihad terbaik, apa amal terbaik, apa amal yang terbaik. Kalau kita duduk di zaman Nabi, kita pakai travel apa tu? Yang macam langkah masuk masa tu. Tengok duduk depan Nabi. Tiba-tiba kita macam ni duduk depan Nabi SAW. Apa soalan kita tentang jihad? Ya Rasulullah, I'm from UMT. Apa benda yang consider jihad, ya Rasulullah? Kalau amal, apa amal yang kalau kira amal? Sahabat akan terkejut sebab sahabat tanya Nabi, apakah amal terbaik? Rupanya tuan-tuan, hanya mentaliti begitu barulah jadi umat terbaik. Tuan-tuan, saya nak pinjam handphone sekejap, please. Handphone saya habis bateri pula. Please, saya nak pinjam satu handphone. Handphone Nokia. Sebab saya tak boleh, tangan saya alergi. Boleh pegang handphone Nokia saja. Please Nokia, Nokai. Siapa ada? Tak ada. Siapa pakai kena kutuk satu dom. Kalau nak pakai pun, ya Allah, sorok-sorok di bilik air. Kenapa mak kata sunyi sangat tu, bunyi air je? Dah cakap malu, takut Nokia, orang lain punya smartphone. 10 tahun sudah, apa handphone yang dipakai oleh kita atau mungkin mak ayah kita? Tuan-tuan agak? Tuan-tuan dan puan-puan. 10 tahun dulu, 10 years. Yang sebelum daripada ini, semua orang pegang handphone namanya apa? Namanya apa? Di mana Nokia pada hari ini? Tuan-tuan tolong dengar kenapa Nabi suruh kita jadi umat buat terbaik. Kenapa kita di UMT tak boleh buat baik tapi kena buat yang terbaik. Tuan-tuan boleh tengok, boleh Google dalam YouTube. Jangan sekarang. Kalau sekarang tuan-tuan memanglah mula-mula ialah niatnya baik. Ustaz katakan nak tengok kan. Tapi tengok pula, ya Allah, Lazada ada sale. Allah ingatkan sebelah-sebelah je. Rupanya Masya Allah hari-hari ada sale. Akhirnya ke Shopee pula.
Jadi jangan tuan-tuan. Sebab tu Malaysia lawan apalah pula hari ni? Tak habislah, Masya Allah. Ya. Baik, semua yang dikasihkan, tolong Nokia. Pada hari dia buat satu press conference di hadapan wartawan, penuh wartawan macam ni tuan-tuan. CEO dan the board of directors dia duduk di belakang. CEO duduk di depan menghadap semua wartawan sambil leleh air mata menangis. Menangis, seorang lelaki CEO menangis. Dia sebut apa? We didn't do anything wrong. But somehow we lost. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kami bukan buat salah apa-apa. Kami okey je, kami baik, but somehow we lost. Sebab tu Nabi tak nak kita jadi lost. Maka sebab tu Nabi didik supaya buat terbaik. Sebab kalau orang, saya bukan kacau orang, saya tak kacau orang, saya buat baik. No. Dalam dunia yang penuh competition ini, kita takkan boleh bersaing menjadi umat terbaik kalau kita hanya untuk buat yang kalau hanya nak buat yang baik. Baik, alhamdulillah nampaknya saya nak bagi kredit pada sahabat-sahabat dan saya di UMT ni lah. Sebenarnya bukan senang nak datang dekat ni sebenarnya. Saya pun banyak kali juga, banyak masjid juga kan. Kadang-kadang ajak sekali, tak bergerak. 2 kali. Baca hadis tadi. Sampai ketiga buat tidur tuan-tuan. Sebab dalam syariat Islam kalau tidur tak sampai seruan tak perlu dan tak wajib melaksanakan perintah dan arahan kan. Tuan-tuan jangan pernah rasa pelik ketika lihat orang yang tak tahu tentang Islam menghina Nabi. Jangan rasa buat terkejut. Kan orang buat hina Nabi kan dalam FB, kita pun buat terkejut. Nak terkejut apa? Sebab dia tak kenal Nabi. Saya ulang sekali lagi. Kan ada orang macam hina-hina Nabi kan? Dan kita pun terkejut. Nak terkejut apa? Dia tak kenal Nabi, maka sebab itu dia hina Nabi. Tetapi terkejutlah orang yang Nabi suruh tapi tak buat. Tu kena terkejut, buat demonstrasi tuan-tuan. Yang mengaku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi kenapa ala Nabi, bukan siapa-siapa pun. Tu kena terkejut tuan-tuan. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, sebab itulah bila Nabi datang, bukan datang untuk bermain-main, tetapi nak mengajak kita menjadi umat yang terbaik. Kalau tidak semua yang dikasih sekalian, kalau tidak, kita akan jadi seperti siapa? CEO punya dia punya director, Nokia punya director. Dan kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wa la yanza'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqzifanna Allah fi qulubikumul wahna faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi sebut tuan-tuan di hadapan sahabat Nabi dengar Nabi kata kalian tak lama lagi kalian akan dibaham oleh musuh seperti mana orang lapar membaham makanan yang sangat sedap. Cuba bayang, lapar bukan main ni. Panapa ikan celup tepung. Tengah lapar sungguh ni. Dah berapa jam tak makan dah ni. Daripada subuh pagi sampai malam tiba-tiba lapar. Tiba-tiba ikan celup tepung. Apa jadi pada ikan celup tepung tuan-tuan? Apa jadi pada ikan celup tepung? Ni yang sebab baru tahu punya ada ikan celup tepung di Kuala Terengganu. Tapi lepas ni kena berpatah balik ke Kuala Lumpur. Kalau saya stay semalaman, Allahu Akbar. Memang dengan penjual-penjual tu saya gatah dia tuan-tuan ya. Tapi lambat tahu maklumat tuan-tuan, Allahu Akbar. Apa jadi pada ikan tersebut? Bukan sekadar ikan tulang-tulang habis. Tuan-tuan nampak tak? Nabi kata akan dibaham kalian seperti orang lapar membaham makanan yang lazat. Faqala qailun, sahabat Nabi daripada umat kita juga bertanya pada Nabi, wa min qillatin nahnu yauma idzin. Adakah kerana kita sikit ya Rasulullah? Maka orang sedang sakit kepala kita. Saya tolong jawab dulu.
Ya Rasulullah, kami ada 1.7 bilion. Kami bukan ada 30 orang. Di zaman Nabi, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah Al-Quraisy At-Taimi, 30 orang, 1, 2, 3, 4. Bila mana mula Islam, tuan-tuan, bila sampai 30 orang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Umar jumpa Nabi, ya Rasulullah, kita dah ramai dan kuat ya Rasulullah. 30 orang dah ramai kuat dalam hati mereka, tuan-tuan. Hari ini 1.7 bilion. Tuan-tuan tengok tangan saya. Dalam dunia ni 1/4 penduduk bumi ni, yang pijak bumi ni adalah Islam. Punya ramai, tuan-tuan. 20, 50 insya-Allah 1/2 orang Islam, tuan-tuan. Maka sahabat tanya, adakah dengan sebab itu kalian dibaham, kami dibaham? Nabi kata, bal antum yauma idzin katsir. Kamu ramai, walakin tetapi ramai kamu hanya seperti buih semata-mata. Buih je. Sebab tadilah, tuan-tuan, sebab kita hanya memilih untuk hanya buat baik. Sebab kita orang Islam, kita buat baik. Tak, kita kena buat terbaik. Baik. Dan Allah akan mencabut rasa hormat orang kafir terhadap kalian. Dan Allah campak dalam hati kalian, kata Nabi, 2 perkara. Al-wahnu 1 perkara. Maka para sahabat tanya, apa itu wahnu? Cinta dunia dan takut mati. Semua yang saya kasih sekalian. Saya nak cepat saja. Saya kena bercakap dengan cepat. Kerana itulah Nabi berjaya mendidik para sahabat. Tapi sebelum Nabi mendidik para sahabat, jom kita sama-sama baca satu ayat Quran dalam surah Taubah, untuk kita ambil kekuatan untuk saya dan kita berlatih untuk menjadi umat terbaik. Ni, anda kena buat terbaik. Anda ada ibu dan ayah, buat terbaik. Anda ada tanggungjawab dalam pelajaran, anda buat terbaik. Nanti anda jadi pemimpin, buat terbaik. Ingat semua orang. Barulah kita akan jadi umat terbaik, insya-Allah. Jom kita baca ayat ni sama-sama, insya-Allah. Boleh ke? Baik. Sebelum baca, saya nak pasang, marilah kita pasang niat. Ya Allah, bantulah ya Allah kami jadi umat terbaik. Jadilah kami ya Allah berfikir untuk buat yang terbaik. Bila kita buat satu benda, aku hanya buat yang terbaik, bukan hanya sekadar baik, melepaskan tanggungjawab. Tak, aku akan buat terbaik. Malam ni kita sama-sama lakukannya, insya-Allah. Baik, untuk itu semua yang saya kasih lain, kita minta kekuatan masuk dalam hati kita. Jom kita baca ayat Allah sama-sama. Boleh ya? Bagi gegar sikit, insya-Allah, pusat Islam kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam tu ke gegar Baik. Sekali lagi, maaf saya mula dengan ta'awuz dulu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuat lagi ya. Sebab Imam Ibn Hajar Asqalani kata, bila kita ramai ni, tuan-tuan, kita ada satu kelebihan. Bila kita seorang, kita bermunajat pada Allah, suara kena perlahan. Tetapi nak berhimpun seramai ini, dan kita akan dapat satu benda. Dalam hadis kursi Allah kata, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Barang siapa ingatku, kata Allah, seorang diri, aku akan ingat dia dalam kebesaran zat aku. Barang siapa ingat dalam kelompok yang khalayak ramai, aku punya khalayak yang lebih ramai, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan tentang hadis ini, ramai maksudnya kena angkat suara, birtifa'is saut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sekali lagi, sambil kita penuh mengharap pada Allah, ya Allah, Engkau fahamkan kami tentang satu perkara terpenting untuk kami melayakkan menjadi umat Nabi. Sebab kami adalah umat terbaik yang Allah saja simpan di akhir zaman. Dan umat tersebut adalah saya dan kita semua.
Maka saya dan kita semua kena melayakkan diri. Bukan hanya mengikut diri kita, tetapi kita kena force untuk layakkan diri kita. Baik, sekali lagi insya-Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah. Sebab saya nak semua yang ada di sini akan cemerlang dalam result dia yang nanti insya-Allah. Saya minta ya Allah, apa saja halangan Allah jadikan, dan kemudian tengok kita nak lihat pada pencapaian terbaik kita boleh buat. Bukan hanya baik, bukan hanya baik tetapi terbaik. Maka ya Allah, pada setiap yang datang ni ya Allah, yang tunjuk pada Engkau tentang kesungguhan. Tuan-tuan, saya nak sebab saya tak boleh nak buka air ni. Saya tak boleh nak buka air ni. Saya tak boleh buka. So, saya rasa sangat kecewa. Maka saya nak baling air ni. Okey. Saya nak baling ke belah mana ya? Ke sana ke? Ke sana ke? Ke belakang ke? Ha? Ke belakang tu? Baik. Sekarang, saya nak baling. Saya nak baling ke atas. Overnya penceramah ni. Baik. Bila saya baling ke atas, dia akan ke mana botol ni? Tolong jawab saya. Berapa persen dia akan jatuh ke bawah? 60%? 90%? Ni memang nak kena ni. Memang nak kena ni. Berapa persen? 100%. Tak ada siapa kata kan, mungkin nanti dia terapung setahun nanti barulah jatuh kat belakang. Tak ada siapa fikir macam tu, betul tak? Kenapa kita percaya bahawa dia jatuh? Ya, simple. Kenapa? Sebab ada tarikan, apa namanya? Hukum alam, hukum gravity. Betul tak? Law of gravity. Semua yang saya sayangi. Ingat, Allah buat alam ni beberapa law. Antara law yang sama kuat dengan hukum gravity adalah satu undang-undang yang manusia tak faham apa dia? Ialah apabila kita nak sesuatu, kita kena beri terlebih dahulu. Itu adalah law. Okey, kita semua datang ke dalam majlis ni. Apa yang kita nak sebenarnya? Ilmu. Ilmu siapa punya? Allah punya. Bila kita nak ilmu, Allah kata, tunjuk dulu. Maka apa yang kita tunjuk sekarang? Kesungguhan. Sebab itu dalam majlis ini, apabila kita tunjukkan kesungguhan, dan nanti anda masuk dalam kuliah, anda tunjuk kesungguhan, Allah sedang tengok, dia sedang buat law. Apa dia? Dia nak dapat ilmu, dia kena beri kesungguhan, baru Allah bagi. Sebab tu ramai orang mati beragan tak dapat ilmu, sebab kenapa dia tak pernah tunjuk? Ramai orang mati beragan tak dapat kasih sayang sebab please love me and understand me. Tapi dia tak nak pun sayang orang. Simple. Tetapi semua yang dikasih sekalian, manusia tak boleh nampak. Baik, sekali lagi, baca lagi tuan-tuan. Kita baca lagi insyaAllah. Tadi berapa kali dah baca? Sekali. Kita baca 3 kali boleh ke? 3 kali itu pengukuhan orang kata kan? Baik. Dengan doa. Saya doa daripada jauh. Saya musafir ketika ini. Semua yang ada di sini. Saya sebenarnya nak cakap ni anak-anak, tetapi dalam bahasa bercakap saya kena panggil anda tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Supaya saya nak minta supaya rasa betul-betul kita adalah umat yang matang, yang Nabi sangat suka dan sayang. Sebab tu Nabi kata sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan duduk di bawah lindungan arasy Allah. Salah satunya siapa? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang bersungguh, nasya'a bermakna bersungguh bila dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan longlai-longlai, ada masa santai-santai, gontai-gontai. No. Ya. Semua yang saya kasih sekalian, kita baca lagi ya Allah. Saya doakan ya Allah, tolonglah ya Allah setiap insan yang menunjukkan kesungguhan dalam majlis ini ya Allah. Karena itu hukum Engkau ya Allah. Maka Engkau berilah yang terbaik pada mereka ya Allah. Terbaik dalam setiap tingkah laku. Engkau hantarlah malaikat penjaga mereka ya Allah. Hantarlah malaikat penjaga kami dan mereka ya Allah, agar kami dapat menjadi yang terbaik nanti saat Engkau tanya balik kami di atas ketika kami pulang menghadap Engkau ya Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya Allah, dengan kebesaran ayat ini, yang kalau kita tengok dalam tafsir tuan-tuan, ulama membahaskan ayat ini sangat besar dan agung, yang dibaca oleh semua umat Nabi-Mu, ya Allah, di dalam masjid di pusat Islam ini, ya Allah, maka berilah mereka layak untuk mendapat keberkatan insya-Allah dalam hidup mereka, kerahmatan, kebaikan yang berlipat kali ganda insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya sambung sikit lagi. Apabila kita nak melakukan yang terbaik seperti para sahabat, sebab tu sahabat dikenali dengan nama, orang kenal mereka tuan-tuan disebut ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar. Sekali lagi, bila kita setting nak buat terbaik tuan-tuan, bila kita setting nak buat yang terbaik, maka akan berlaku pada kita dua macam para sahabat. Yang pertama disebut sebagai ruhbanun bil lail. Boleh sama-sama insya-Allah? Ruhbanun bil lail. Nak bagi mudah ingatnya tuan-tuan. Wa fursanun bin nahar. Itulah dia punya profil para sahabat. Profiling diri dia orang, ruhban bil lail wa fursanun bin nahar. Ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Apa tuan-tuan maksud dia? Orang yang di waktu malam mereka tu orang lihat macam para rahib. Rahib yang kerjanya melakukan ibadat. Sebab tu saya tuan-tuan dalam banyak sahabat Nabi ni, ada seorang sahabat yang saya rasa saya boleh challenge semayang malam dia. Saya rasa saya boleh challenge semayang malam dia. Siapa nama dia? Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab Al-Quraisy Al-Umawi. Sebab Sayyidina Uthman ni semayang malam dia 2 rakaat sahaja. Boleh lawan tak? Boleh lawan tak? Boleh lawan tak? 2 rakaat bro. Kita masa Qiyamul Lail perdana dulu, Masya Allah, taubat, tahajud, tasbih, banyak. Ini 2 rakaat tuan-tuan. Tetapi tunggu dulu tuan-tuan. Orang yang berdiri depan Tuhan dan aku nak buat terbaik, dia tak sama dengan kita yang hanya nak buat baik. Sayyidina Uthman Al-Affan mengkhatam 30 juzuk Al-Quran dalam 1 rakaat solat dia. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Nih, 1 juzuk Al-Quran dikhatam oleh Sayyidina Uthman dengan pada 1 rakaat semayang malam dia. Cuba bayang tuan-tuan. Nak lawan ke tak? Mana hak confident sangat tadi? Saya yakin. Nak ceritanya tuan-tuan, rupanya manusia ni, bila kita selawat, kita buat dengan bersungguh dan banyak. Jangan fikir kata selawat ni tak payah banyak-banyak, sikit-sikit cukup. Tuan-tuan ingat dalam satu hadis Nabi SAW dari Imam Tirmidzi, 1/3 daripada malam Nabi keluar, 1/3 akhir daripada malam Nabi keluar tengok para sahabat yang sedang bertahajud. Nabi bagi tahu, bersedialah kalian untuk datangnya tiupan sangkakala yang pertama
dan akan tak datang tiupan sangkakala yang kedua, dan ingatlah datang kematian dan ahwal kematian sesudah daripada itu. Para sahabat yang mendengar rasa, ya Allah, kami nak bersedia untuk kematian kami nak bersedia dengan amal-amal soleh. Datang seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab, datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni nak selawat banyak pada engkau ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati ya Rasulullah, berapa banyak aku kena selawat pada engkau ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Ma syi't. Ma syi't. Ma syi't. Ma mana ma syi't? Terpulang. Selawat terpulang. Cuba tuan-tuan sebut ma syi't. Kuat sikit. Macam Arab Syria tuan-tuan ya. Lain cara lahjah dia tu, ada selanggar dia tu, Masya Allah. Kalau orang lalu di luar, wow, UMT ada rombongan ramai daripada Syria. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, saya nak selawat banyak pada engkau ya Rasulullah. Apa jawapan Rasulullah? Masyid. Maknanya masyid, terpulang berapa engkau. Tetapi sahabat Nabi ni dia bukan macam tu tuan-tuan. Dia terus tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku selawat, aku ada masa 4 jam. Aku nak selawat pada engkau 1/4, makna 1 jam. Macam mana ya Rasulullah? Apa jawapan Nabi? Masyid. Terpulang. Selawat, terpulang. Fa in zitta fahuwa khairun laka. Tapi kalau kau tambah, itu baik untuk engkau. Maknanya 1/4 yang 1 jam tu sikit. Jangan kata banyak. Maka dia terus kata an-nisfa, kalau macam tu aku nak selawat separuh ya Rasulullah. Maknanya kalau aku ada masa 4 jam, aku nak 2 jam tu nak selawat saja pada engkau ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi? Masya Allah. Masyid. Fa in zitta fahuwa khairun laka. Terpulang, tetapi kalau engkau tambah itu lebih baik. Maka dia kata ats-tsulutsaini. Okey, tuan-tuan tengok ni. 2/3 aku nak selawat pada engkau ya Rasulullah, 1/3 je aku nak buat benda lain. Apa jawapan Nabi? Masyid. Fa in zitta fahuwa khairun laka. Tapi kalau kau tambah itu baik untuk engkau. Dah 2/3 dah. Maka dia bagi tahu, ya Rasulullah, kalau macam tu aku nak selawat saja pada engkau ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi? Tu mungkin riwayat lain tuan-tuan ya. Sebab riwayat daripada Imam Tirmizi, tang tu Nabi tak jawab lagi. Sebab dia dah nak selawat semua, tak buat kerja lain dah. Nak selawat semata-mata, Nabi kata, idzan tukfahammuka wa yughfaru laka dzambuka. Nabi kata, nah sekarang barulah Allah buang rasa sakit dalam hatimu dan Allah akan ampun dosamu. Tuan-tuan, jadi kalau kita rasa tak tenang, rasa gelisah, apa kita kena buat tuan-tuan? Tuan-tuan jawab bagi betul tuan-tuan. Bila kita rasa tak tenang, rasa gelisah, rasa takut, rasa tak yakin, rasa tak confident, tiba-tiba mudah rasa stres, tak pasal-pasal rasa depres, tuan-tuan apa kita kena buat? Jawapan bagi tepat tuan-tuan. Apa kita kena buat? Daripada hadis tadi. Okey. Saya cakap kuat sangat Kami ni Ustaz, orang yang lembut hati Ustaz. Janganlah Ustaz segah-segah kami Ustaz. Terancam kami rasa Ustaz. Okey, saya tanya pelan-lahan tuan-tuan. Daripada hadis tadi, yang sebentar tadi saya bacakan, apabila kita rasa tak tenang, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Hadis tadi tuan-tuan, based on hadis tadi. Apa kita kena buat? Por favor. Apa kita kena buat? Muslimah, saya nak dengar muslimah. Daripada hadis tadi, saya rasa tak tenang, rasa kadang tak best, rasa susah hati, rasa tak yakin, exam rasa tak confident, macam-macam rasa tak best. Apa kita kena buat berdasar pada hadis tadi? Berdasar hadis tadi tuan-tuan, apa kita kena buat? Masyid tak. Ya Allah, dikenakan kita pula dah. Masyid tak terpulang kat engkau. Baik, apa jawapan dia tuan-tuan? Kena banyak selawat. Nampak tak? Itu tujuan hadis tadi, bukan selawat. Kita dah selawat dah. Buat 3, buat 4. Kau ni banyak sangatlah selawat. Jangan berlebih-lebihan selawat. Bila banyak selawat, baru solve kitanya problem. Tukfaham muka ataupun tukfaham maka. Wa yughfaru laka dzambuka, kata Nabi SAW. Sebab tu selawat kena banyak. Jangan sikit-sikit.
Baik. Yang kedua. Tadi ruhban bil lail. Yang kedua fursan bin nahar. Bila kita setting buat yang terbaik, semua yang saya kasihi, umat yang dalam tajuk kita ni, kita adalah umat terakhir, tetapi akan yang terawal masuk dalam syurga, bukan sebab dia buat baik, tetapi dia buat yang terbaik. Maka kan itu semua yang saya kasih sekalian, maka bila mereka menguruskan dunia, maka orang sebut mereka macam singa. Wa fursanun bin nahar. Mereka seperti singa-singa yang garang, yang orang tak boleh buat main dengan dia. Cuba bayang tuan-tuan, kalau mentaliti ni ada dalam kepala kita. Time baik, kita duduk di atas sajadah sebaik mungkin. Tetapi once kita keluar, kita paling berdisiplin, kita paling patuh, kita paling kuat, kita paling bersemangat, kita paling, itulah para sahabat Nabi SAW. Sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, inilah yang sepatutnya menjadi agenda kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Betul ke tak ni? Baik. Karena itu semua yang dikasih sekalian, sebagai contohlah. Dan habis masa saya. Ya. Semua yang dikasih sekalian, cuba bayang. Saya nak sebut seorang sahabat Nabi je. Dan sahabat Nabi ni adalah seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi akan masuk syurga. Ahli syurga tuan-tuan. Sahabat Nabi ada riwayat kata ada 140,000 orang. Ada kata 114,000 orang. Ada kata 130,000 orang. Tetapi yang terbaik daripada 140,000 adalah 10 orang. Baik, saya nak ambil nama seorang daripada 10 orang tu. Baik, namanya adalah Zubair bin Al-Awwam. Siapa tuan-tuan? Zubair bin Al-Awwam. Ketika Zubair bin Al-Awwam menghembuskan nafasnya yang terakhir, ketika dia meninggal dunia di zaman pemerintahan Sayyidina Osman Al-Affan, tuan-tuan, ketika dia meninggal dunia, berapa banyak duit yang ada pada dia tuan-tuan? Saya nak dengar. Tak jadi masalah jawab sebab tuan-tuan walaupun dalam bidang ekonomi tak ada masalah. Tak kena income tax, tak kena apa dengan sebab jawapan tentang ni. Ketika Zubair bin Al-Awwam menghembuskan nafasnya yang terakhir, seorang sahabat Nabi yang terbaik, ketika beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, berapakah duit yang ada pada dia? Semua yang saya kasih sekalian. Sebut je tuan-tuan. Ya? Ya? Baik. Boleh tak lepas ni, dalam kita ni ada ATM machine ke? Okey. Sebelum saya jawab, tuan-tuan, tolong ingat apa yang saya kata dan buat balance inquiry di machine ATM dengan akaun kita. Sebab nak tengok sejauh manalah Zubair dengan kita, dia punya perbandingan duit dia. Dia ni masuk syurga kata Nabi. Nabi bersaksi bahawa dia masuk syurga tuan-tuan. Tuan-tuan masuk, bagi PIN number, lepas tu buat pertanyaan baki, balance inquiry. Dia akan keluar kan tuan-tuan kan? Baik. Ingat, ketika Zubair bin Al-Awwam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tuan-tuan boleh tengok riwayat ini daripada Ibn Abi Dunya dalam kitabnya yang bertajuk Islahul Mal. Ketika Zubair bin Al-Awwam menghembuskan nafasnya yang terakhir, duit yang dia ada adalah sebanyak 500 juta dinar. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Ketika beliau meninggal dunia, duit dalam akaun, duit dia, simpanannya adalah 500 juta dinar. Tuan-tuan, bukan ringgit Malaysia, dinar, pure gold, pure gold. 500 juta dinar. Satu dinar berapa gram? 4.25 ke? 1 gram. Tolong saya terlupa lah pula tiba-tiba. Sebab tak kena ayam celup ikan celup tepung. 4.25 gram emas padu kali dengan 1 gram berapa kali dengan 500 juta. Untuk tahu kalau Zubair bin Al-Awwam dia pergi buat balance inquiry, apa keluar kat skrin tuan-tuan? Hanya orang kaya boleh jawab. Yang jenis-jenis yang tekan kan? Tekan dengan muka sedih ni tuan-tuan. Pertanyaan baki. Keluar apa tuan-tuan? Keluar apa kat skrin? Keluar apa? Keluar penyataan daripada bank. Minta maaf. Mesin ini tidak mengeluarkan wang shilling.
Kita selalu sangka para sahabat Nabi semekin, tapi rajin pergi semejid, pakai semekuk, makan sebekut. Itulah dalam kepala kita yang penjajah telah jajah dalam kepala kita. Para sahabat orang miskin, sebab tu tak ada sebab kita semua nak contoh dia. Sebab tu George Bernard Shaw bagi tahu orang barat telah beri the darkest color untuk Muhammad. The darkest color untuk umat para sahabat, supaya kita jangan pun rasa nak contoh, bahaya orang tak ada duit ni, bagaimana nak contoh, kami nak kena bayar bil. Dia ada seorang sahabat Nabi 500 juta dinar. Saya belum cerita sahabat yang lain. Kita belum cerita zaman pemerintahan Omar Ibn Abdul Aziz, bagaimana kekayaan dalam gedung Baitul Malnya. Zaman itu tuan-tuan, Omar Ibn Abdul Aziz sebagai khalifah, dia masuk, dia tengok, mak, banyaknya treasury. Dia kata buka pos-pos baru untuk berikan zakat sampai ke Kuala Terengganu. Sampai ke mana jajahan orang Islam pada ketika itu? Dan beri, tuan-tuan, mana-mana fakir miskin. Dan report datang, tuan-tuan, apa dia? Report datang pada zaman Omar Ibn Abdul Aziz. Ni tuan-tuan, yang daripada kesan umat terbaik, yang kita tak perasan, yang selama ni kita sangka umat dulu semakin belaka sampai kita tak rasa pun nak contoh dia, tuan-tuan. Semua yang saya kasih sekalian, datang pelapor balik bagi tahu, wahai Omar Ibn Aziz, wahai Khalifah, ya Amirul Mukminin, tidak ada orang Islam yang layak menerima zakat sebab mereka hidupnya keluar daripada batas kemiskinan. Tidak ada orang. Cuba bayang, tuan-tuan, tak ada orang yang layak menerima zakat. Sehingga dalam tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tentang tu, saya sangat tertarik bila Dr. Usamah Az-Zahari, seorang ulama Azhar yang sangat terkenal, orang tanya dia tentang syariah Islam. Dia jawab apa dia? Dia tak nak jawab syariah Islam. Dia kata apa hasil daripada syariah Islam? Cuba bayang zaman Omar Ibn Aziz, siapa yang nak buat renovate rumah, just datang Baitul Mal. Baitul Mal bayar. Bayang, renovate rumah. Datang Baitul Mal bayar. Tuan-tuan, pernah ingat tak satu masa dulu, ada satu ketika, saya harap cerita ni tak berkenaan dengan siapa yang agak sini lah. Ada satu cerita dalam Facebook, tular. Ada seorang masa raya tu, ada sepupu-sepupu ni, anak sepupu tu pergi rumah seorang tu, tapi anak sepupu ni macam hyper. Naik tangga, turun tangga, masuk dapur, ambil semua sekali kan. Baik. Kemudian, last nak balik dah, episod akhir dah ni. Tiba-tiba, tuan-tuan, anak dia yang lebih kurang anak hyper ni, dia pergi kat television 60 inci, tuan-tuan, plasma, TV plasma. Dia naik atas meja tu, dia pegang, dia buat smackdown. Dia lepaskan graviti di badan dia untuk ditarik oleh graviti. Tuan-tuan, dia tarik tu, pang, pecah TV 60 inci, tuan-tuan. Harga dia beli masa tu 6,000. Terkejut si ayah dengan si mak, terus minta izin balik. Biar betul. Ni cerita ni, tuan-tuan, betulnya cerita. Last dia kata, dia tuan rumah, dia kata, ya, aku tak boleh tahan. Maka akhirnya dia kata, macam mana TV ni? Nak ringkas ceritanya semua yang saya kasih sekalian, akhirnya dia ni tak ada duit masa raya, akhirnya bayar 4,000. Aku bukan nak 4,000, dia kata aku nak 6,000 sebab aku nak TV baru. Nak order ni punya banyak, aku kumpul duit. Baik, semua yang saya kasih. Kenapa saya cerita pasal ini? Di zaman Omar Ibn Abdul Aziz dan Utsmaniyah, sekiranya seorang anak memecahkan mana-mana harta berharga daripada rumah orang lain, boleh bawa resip di Baitul Mal tolong bayar semua sekali. Sebab dia tak nak pecahnya satu benda, pecahnya hati seorang anak orang Islam. Cuba bayang, tuan-tuan, how powerful umat ini yang bukan, tetapi kita pulang pada kita lah. Sebab kita nak buat yang nak baik-baik je kan. Aku baik, tak kacau orang, tak sekeh kepala orang, baiklah. Tak cukup semua yang dikasih sekalian. So please, di akhir ini, marilah kita berharap sama-sama kita dapat cuba latih diri kita, kenal lagi sahabat Nabi, kenal lagi Nabi SAW, dan tahu bagaimana kehebatan umat terdahulu. InsyaAllah akan membawa kita supaya kita tahu bahawa benarlah Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya Allah kata suri teladan terbaik, sebab ada sebab untuk kita semua.
Semua yang dikasih sekalian, saya harap sangat lepas daripada ini, saya dan kita semua, saya bercakap pada semua yang ada di sini dengan begitu cepat kerana masa saya, ya, sebab nak balik KL balik. Ya, kebetulan nak kena balik KL. Esok ada tanyalah ustaz pagi-pagi pula tiba-tiba lah tak perasan. Waktu pagi pukul 6.30 tu dia ada kat bawah tuan-tuan. Main confident hari ni datang ke Kuala Terengganu. Tiba-tiba tengok terscroll, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi tolong doakan saya perjalanan selamat sampai Allah hidayahkan saya dan kita semua. Dan marilah kita, ya Allah, ya Tuhan, jadilah yang ada di sini, ya Allah, umat Nabi, kami dapat buat yang terbaik, memperbanyakkan selawat. Tolong ya, jangan dengar orang kata janganlah banyak sangat selawat, janganlah beria tentang Nabi. Jangan letak dalam diri kita, sebab banyak lagi yang kita belum teroka tentang Nabi SAW. Last tuan-tuan. Baru ni ada satu filem yang top di panggung wayang. Siapa ingat tajuk apa? Tengok kan orang-orang baik, Ustaz, astagfirullahalazim. Kami Ustaz TV Hijrah je Ustaz. Tuan-tuan, saya nak sebut satu benda. Tanpa sedar, yang kita tengok dalam filem Joker tu, itulah gambaran sebenarnya masyarakat pada era sekarang yang merasai kesakitan dalaman. Sebab itulah kalau kita tak betul-betul berselawat pada Nabi, tak banyak-banyak, bukan sekadar-sekadar buat saja. Ya, kadang-kadang orang bagi tahu lah janganlah beria-ria sangat. Tetapi tang lain, beria. Tapi tang bila pengisian dalaman kita tak beria, maka kita takut nanti. Saya ingat nak cerita tentang kenapa saya cerita tentang Joker tadi. Sebab itu sangat kritikal sekarang ni semua yang dikasihkan. Tapi ialah masa pun tak mengizinkan. Tak apalah, nantilah bila-bila masa mungkin kalau kita datang dan jumpa lagi. Dan masa tu yang ada di sini dah tahun 4 dah. Ya, yang mungkin dia dah bekerja di mana-mana firma besar datang sekejap. InsyaAllah kita sambung cerita bab Joker pada masa tu tuan-tuan. Sebab tajuknya hari ini bukan Joker tapi bab Nabi SAW. Baik, cukuplah sekadar itu. Saya doa pada Allah, janganlah duduk kami sia-sia. Ada tak tuan-tuan rasa macam sesuatu yang kita boleh fikir pada malam ni? Ini saya punya KPI tuan-tuan untuk diri saya sendiri. Ada tak tuan-tuan rasa macam ada sesuatu yang saya fikir pada malam ini? Kalau tuan-tuan kata ada, terima kasih. Saya boleh duduk dalam keadaan lena untuk sampai balik ke KL. Dan saya doakan semua yang saya sayangi di sini, yang semuanya adalah umat Nabi SAW, agar kita akan terus jadi maju jaya. Tapi jangan pernah berpisah dengan Nabi SAW, kerana dia akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyusun orang kata 10 jari. Saya memohon kemaafan, perkataan saya, akhlak saya, intonasi saya, cara saya bercakap pasti ada kelemahan. Maka dengan penuh rendah diri saya memohon kemaafan. Boleh ke semua yang ada di sini memaafkan saya? Nampaknya muslimin saja memaafkan ya. Muslimah macam masih lagi geram. Saya tak tahu kenapa ya. Muslimah boleh ke maafkan saya? Separuh je memaafkan, yang lain masih lagi masya-Allah ya. Yalah, bukan senang nak mengambil kemaafan ya. Ala kulli hal, saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zul atas perkongsian ilmu serta kupasan dan pengalaman pengajaran kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat jelas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita semua kasih sayang dan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada segala-galanya, serta diberikan kekuatan dalam menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan masing-masing. Itulah tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, marilah sama-sama kita amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang lain apa yang telah kita pelajari pada malam ini. Saya bagi pihak Urus-Setia ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan dan kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Al-As. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila di sini ada beberapa pengumuman.